masa depan simpan labur, demi masa depan simpan labur, simbang-simbang ASMB. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Bersama kembali kita dalam episod kali ini Sembang-Sembang ASMB 2023. Teruskan hingga ke akhir rancangan bersama saya Yasmin Hani untuk sama-sama mengupas isu dan topik berkaitan pelaburan dan juga perancangan kewangan. Berbicara tentang pengurusan kewangan dan pelaburan, ramai yang tertanya-tanya bila sebenarnya kita perlu bermula untuk melabur. Takkan baru je mula nak kerja, dah fikir pasal nak beli rumah ataupun nak bersara. Bukannya apa baru je nak kerja kan, nak menikmati hiduplah dulu kan. Namun begitu, rata-rata penasihat kewangan akan menyarankan supaya kita melabur seawal mungkin kerana hanya dengan cara ini kita akan dapat menikmati kehidupan dan akhirnya bersara dengan selesa. Jadi bagaimana untuk memilih melabur atau menikmati hidup dulu? Kita akan bersama-sama dengan Puan Nafisah Amran, seorang pempengaruh kewangan yang sering berkongsi ilmu perancangan kewangan menerusi akaun di media sosialnya Cashflow Edit. Jadi follow tahu untuk membincangkan tajuk kita dalam episod kali ini iaitu pelaburan. Benarkah lebih awal bermula, lebih selesa bersara? Selamat datang Puan Nafisah. Apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Okey, so Puan Nafisah, ramai berpendapat masa muda ini masa untuk kita enjoy. Yelah, kita nak release stress lepas kita susah-susah nak belajar. So semua dah bertungkus lumus, bertahun-tahun belajar ni kan. Betul. Lepas tu dapat kerja, kita nak enjoy, nak cari duit, nak cari orang kata menikmati kehidupan yang best. Ada yang nak nak beli kereta, ada yang nak kumpul duit, nak cari rumah, nak kumpul harta, macam-macam dia orang nak buat. Tapi rata-rata kiri dan kanan semua suruh kita melabur lebih muda, lebih awal. Sebab kalau lagi lama kita melabur lagi selesa. Tapi dia orang ni sekarang ni dia orang masih lagi muda, macam mana dia orang nak nampak agaknya persaraan tu lagi penting sebab umur dia orang muda dan persaraan tu lagi jauh. Kan? So macam mana kita nak bagi dia orang nampak? Betul tu Ani. Ini sebenarnya memang dilema lah. Kita nak menikmati kehidupan ke kita nak melabur dulu. Tapi apa yang kita kena faham sebenarnya, masa ni elemen yang paling penting. Okay. Paling penting. Instead of modal kita. Masa adalah elemen yang paling penting. So sebagai contoh, kenapa? Kerana masa ni dia akan bantu untuk kuasa faedah kompaun. Okey. Masa akan membantu kuasa faedah kompaun ini memberanakkan duit kita. Tapi dengan syarat modal dan dividen tidak dikeluarkan. Jangan usik-usik. Jangan usik. Jadi sekarang ni dengan semua penjelasan Puan Nafisah tadi, apakah sebenarnya yang menyumbang kepada jumlah terkumpul yang lebih besar jika saya melabur lebih awal? Bila kita melabur lebih awal, kita ada flexibility. Jumlah yang kita melabur tu boleh jadi kecil. Okey. Kita boleh melabur dengan jumlah yang kecil. Okey. Yang mana kita selesa lah. Yang mana kita selesa. Sebab mungkin kita tak boleh start terus banyak. Betul. Tapi kalau kita tunda, tapi persaraan ni dah dekat. Jadi kita terpaksa melabur dengan amount yang lebih besar. Tapi kita kena ingat, bila kita tunda-tunda, pada masa ni sebenarnya kita dah start beli rumah. Betul. Dah start beli kereta. So kita dah ada komitmen lain. Okey, jadi kenapa kita sarankan melabur dari awal ni? Lagi satu ialah kita nak wujudkan habit melabur. Okey? Habit melabur ni seawal kita bekerja, kalau kita dah ada, sebenarnya kita akan teruskan tabiat melabur kita ni. So, dia tak semestinya kita mula dengan amount yang besar. Ya. Kalau dah terlambat, yes. Terpaksa amount yang besar. Betul. Tapi kalau kita mulakan seawal kita bekerja, kalau boleh kita ambil mungkin 10%. Daripada dari jumlah gaji. Gaji tu. Awal-awal ni sebenarnya kita tak ada komitmen sangat. So kita ambil 10%, mulakan habit tabiat melabur. Dari situ kita pun nampak, every year dividen kita dapat, duit bertambah. Yeah. Kita akan rasa seronok. Rasa seronok ni sebenarnya adalah motivasi untuk kita sambung lagi pelaburan. Yeah. Okey, so sekarang ni kita dah tahu dah melabur lebih awal bantu kita untuk persaraan yang lebih selesa. Betul? Dan ada banyak perkara lain juga yang kita perlu berikan keutamaan, beli rumah, beli kereta dan sebagainya, macam-macam. Jadi adakah wang yang kita laburkan itu tak boleh diusik langsung
untuk menampakkan perbezaan, di waktu yang mana kita nak bersara nantilah. Okey, bila kita cakap pasal tabung persaraan, memang kita nampak rasa macam lama. Sangat lama lagi kan. Jadi kita kena ingat kita kena ada dalam minda kita tabung persaraan ini ialah matlamat akhir kita. Okey? Jadi sepanjang dari kita mula bekerja ke matlamat akhir kita, memang dalam tempoh masa itu akan ada banyak event-event lain. Dugaan cabaran. Ya, sebagai contoh anak nak kahwin, anak nak belajar kan. Even kita mungkin nak beli rumah, beli kereta. Yang asas lah beli rumah, beli kereta. So benda tu akan berlaku dari mula kita bekerja sampai matlamat akhir kita. Jadi sebab itu saya selalu mencadangkan bila kita cakap pasal tabung persaraan ni, kita kena letak di tempat yang selamat, beri pulangan dividen, kita boleh nampak perubahan duit dalam tu bertambah. Okey. Sebagai satu motivasi yang macam saya cakap tadi. Tapi kemudian along the way kita nak kena keluarkan duit untuk tujuan-tujuan lain tu sebenarnya tak ada masalah. Oh, boleh. Maknanya kalau kata dia nak beli rumah lah, penting ni. Ya, of course. Boleh. Penting. Sebab kita kena ingat lagi satu, bila kita bersara ni, sebenarnya bersara ni bukan hanya tabung persaraan tu. Bersara bersara di usaha emas, sebenarnya matlamat akhir kita nak bersara dengan selesa. Baik. Okey. Jadi untuk mereka yang muda ni, yang baru mula nak melabur ni, boleh tak Puan Nafisah kongsikan jenis pelaburan yang sesuai untuk mereka dekat luar sana? Okey, untuk yang muda, mungkin belum ada banyak ilmu pelaburan. Sebab bila kita nak melabur apa-apa mesti ada ilmu. Betul. Tanpa ilmu, biasanya kita akan sesat lah. Lepas tu mungkin kita tersilap langkah. Okey. Jadi untuk yang baru, pertama sekali saya selalu cadangkan habit melabur. Perlu ada tabiat melabur yang konsisten. Sebab masa tadi, elemen masa tadi. Kemudian pilihan di mana kita nak melabur tu. Jadi selalunya bila yang muda-muda ni kita cadangkan melaburlah di tempat yang beri risiko yang rendah. Ya. Tapi pada pendapat saya ramai pula silap bila risiko rendah orang letak duit hanya di akaun bank. Sebenarnya tak berapa eloklah sebab akaun bank ni dia tidak memberikan pulangan. Ya. Jadi risiko yang rendah ialah di tempat seperti pelaburan ASB. Sangat rendah risiko sebab modal kita tetap ada di situ. Ya. Contohnya kita masuk RM1, modal tak hangus. Compound lagi. Faedah compound every year kita dapat. Sebab tu pelaburan ASB untuk tabung persaraan sangat sesuai. Sangat sesuai. Baik. Sebagai panduan kepada penonton, mungkin Puan Nafisah boleh jelaskan apakah kaitan dia antara risiko dan pulangan dalam pelaburan. Okey. Risiko dia. So dalam pelaburan ni dia ada risiko rendah, sederhana dan risiko tinggi. Okey. So bergantung kepada umur kita, modal kita dan risiko kita. So ada setengah orang dia boleh invest melabur, dia boleh melabur di tempat yang risiko tinggi. Tapi bila kita melabur di tempat yang risiko tinggi, kita kena tahulah maksudnya modal kita ni boleh hangus. Tapi contohnya risiko sederhana. Risiko sederhana ni contohnya pelaburan rumah, tanah. So maksudnya dia jangka masa panjang tapi rumah boleh beri nilai yang tinggi pada masa akan datang. So dia risiko sederhana. Tapi risiko yang rendah, pelaburan ASB dan deposit tetap. So modal tak hangus, beri dividen setiap tahun. So nilai akan bertambah dan bertambah lagi. Baik, terima kasih Puan Nafisah. Sebenarnya banyak lagi ilmu yang kita nak dikongsikan bersama dengan penonton dekat luar sana. Tapi sekarang ini kita berehat seketika. Pastikan anda semua jangan ke mana-mana. Lepas ini kita akan bersama dengan Chef Fendi. Nak tengok apa pula menu special dia pada hari ini. Okey, kita berehat seketika. Ya, terima kasih Yasmin Hani. Nasib baiklah saya pun melabur juga daripada muda kan. Kok tua-tua nanti tu adalah simpanan-simpanan sikit. Duit-duit lebih.
Saya ingat nak melabur ni main melabur juga. Tapi kena ingat, salah labur nanti lebur habis semua. Macam masak juga. Masak pun kena ada cara-cara dia juga. Kena bahan-bahan yang betulnya. Kalau tak jadi masakan kita. Dan untuk hari ni, untuk episod kali ni, dengan menggunakan bajet RM15 saja, saya akan masak asam pedas ikan pari dan akan hidangkan bersama dengan nasi putih. Kegemaran saya juga untuk asam pedas. Okey, mari kita cerita pasal bahan-bahan dia. Okey, bahan-bahan dia kita ada kat sini. Ikan pari dah. Kalau nak pakai ikan kembung, jadi asam pedas ikan kembung. Kan? Lepas tu kita ada juga daun kesum ataupun daun laksa, bendi, lepas tu ada bunga katan, ada juga di sini halba campur, ada bawang kisar ataupun bawang besar telah dikisar, lepas tu ada bawang putih, yang ni nama dia halia, halia dah dikisar, cili kisar dan juga air asam jawa, dan sedikit air dah. Mula-mula saya nak buat apa? Memandangkan semua bahan-bahan kita dah sediakan dah, siap-siap potong, siap-siap kisar semua. Nyalakan api, panaskan kita punya kuali dengan sedikit minyak. Masukkan sedikit minyak. Nak jimat, kita boleh gunakan teknik kukus grill panggang. Tak payah minyak banyak. Lepas dah panaskan minyak tu, kita ambil dah halba campur ni. Kita gunakan teknik tumis rempah dahulu. Bagi dia naik bau, wangi, baru kita masukkan bahan-bahan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil satu sudu dah cukup dah. Tak payah banyak. Kan satu sudu kecil dah cukup dah. Masukkan dulu. Dia agak macam dah meletup-meletup pop tu. Kita boleh masukkan bawang besar. Bismillah. Jangan banyak sangat. Lebih kurang dalam 4 sudu besar macam tu dah cukup dah. Dan jangan buang masa. Dah masuk bawang besar, dah naik bau dah tu, boleh masukkan ni dia, bawang putih pun masuk sekali. Saya pakai lebih kurang dalam 1 sudu besar. Kan? Dah bau dah. Boleh masukkan halia yang telah dikisar. Masukkan je. Halia pun jangan banyak sangat. Sebab kita bukan nak buat sup. Kan? Dan ada juga setengah resepi, dia masukkan juga kunyit hidup yang dikisar. Pun boleh. Terpulang lah. Setiap orang resepi dia tak sama kan. Cara dia tak sama. Kita nak masukkan cili yang telah dikisar. Asam pedas, kena pedas. 1, 2. Dah cukup. Yang ni kena jaga betul-betul. Masa dah masuk cili ni kena jaga betul-betul. Sebab apa? Kalau tak masak betul-betul nanti habis. Orang makan sikit perut. Cantik. Saya nak pastikan dia garing sedikit. Lepas tu kita masukkan air dan bahan-bahan yang lain. Baik, kita masukkan air. Dah garing dah tu, cantik. Saya nak buat dia yang pekat sedikit. Tak nak dia cair sangat. Kan? Saya suka masuk bunga kantan dulu 2 ketul. Masuk bunga kantan dulu. Bagi dia naik bau sikit. Lepas tu baru kita masukkan bahan-bahan yang lain. Sebab kalau kita masukkan bendi terlebih dahulu, nanti dia akan lembek. Tak sedap. Dan bunga kantan ni untuk menaikkan bau dan rasa dia juga. Dan kita boleh tambahkan juga sedikit daun kesum. Masukkan je. Sedikit. Nanti masa nak siap-siap dah tu, ataupun kita dah masuk bahan yang lain, baru kita tambahkan lagi. Ini untuk mengeluarkan dia punya rasa, mengeluarkan bau, aroma dia tu. Kan? Nampak pekat, cantik, ikat melekat elok. Okey, kita boleh masukkan sedikit air asam jawa. Nampak tu? Cantik punya air asam jawa. Pastikan air asam jawa, jangan pakai asam jawa paste tu. Kan? Jangan pakai paste asam jawa, nanti dia tak jadi. Dia tak ada rasa-rasa masam sangat. Dan satu dia tak ada kuah. Rasa masam-masam manis dia tak ada. Dia kurang dalam cukup tu 4 sudu, 4 senduk dah cukup dah. Jangan banyak sangat. Kan? Jangan banyak sangat. Dia kurang dalam 4 senduk dah cukup dah lah. Kita nak buat yang pekat ni. Ni kalau kena memang terangkat ni. Tak tipu memang terangkat ni. Baik, kita boleh masukkan
ikan. Dan satu lagi tips saya nak kongsikan, ikan ataupun makanan laut tidak boleh masak lebih daripada 10 minit atas api. Nanti dia overcook ataupun terlebih masak, tak sedap. Ingat tu. Kan? Dan saya akan tambahkan sedikit garam dan juga kita nak tambahkan perasa sikit lah. Tak sedap juga kalau dia tak ada rasa kan. Bukan tawar macam itu je kan. Masukkan sedikit garam. Masuk sikit-sikit dulu. Kalau masuk terlebih banyak nanti tak sedap. Bukan tak sedap apa, terlajak. Dah masin lepas tu tak boleh nak patah balik dah. Nak kena tambah lain, tambah gula, tambah apa tu dia jadi tak ni. Tak seimbang. Masukkan sedikit. Ni dia saya pakai serbuk ayam untuk menaikkan dia punya rasa betul-betul lemak sedikit lah. Kalau nak harapkan lemak dekat ikan tu mungkin tak ada. Tambahkan sedikit serbuk ayam. Kalau nak pakai serbuk ikan bilis pun boleh juga. Cantik. Macam saya cakap, ikan tidak boleh masak lama-lama. Dan kita boleh masukkan bendi. Ni pun dia ada cara juga. Kita jangan masukkan semua. Kalau kita ada lebih, kita boleh masukkan kemudian. Nanti nak makan nanti, kita panaskan lagi, kita masukkan lagi bendi. Kalau kita masuk semua nanti, sayur tu akan jadi lembik, lepas tu kuah akan jadi pekat. Kita kena ingat guys tu. Yang lebih ni kita simpan. Masa nak makan nanti, kita boleh lebur sekali lagi. Ingat tu. Dan sedikit bunga kantan lagi. Cantik. Dah boleh hidangkan dah untuk tetamu kita. Ini dia nasi putih yang telah siap kita masak. Cantik. Dah siap dah asam pedas kita. Ni dia nasi putih dengan asam pedas ikan pari. Tambahkan sedikit daun dan lebih cantik. Dah pun siap dah. Kita punya menu menggunakan bajet RM15. Kita dah siapkan nasi putih dan juga asam pedas ikan pari. Kita kembali lagi dalam rancangan Sembang-Sembang ASMB 2023. Terasa bau dia asam pedas Chef Fanny masak tu dah terasa-rasa. Tapi sebelum kita makan, saya ada beberapa soalan lagi nak tanya dekat Puan. Tadi kita bersabar-sabar sekejap dengar ada bunyi perut tu. Ada bunyi Lapar. Lapar. Okey, so nampak Chef tadi masak kan barang-barang yang dapur yang digunakan. Kita teringat barang-barang harga barang-barang ni pun dah naik. Ini semua adalah daripada kesan inflasi. Yeah. Betul? Jadi apa sebenarnya inflasi dan apakah kaitannya dengan pelaburan pula? So inflasi ni kalau kita nak cerita senang ialah kuasa beli kita mengecil. So maksudnya contohlah 10 tahun lepas kita boleh makan harga roti canai RM1. RM1 ke RM50. So sekarang RM2. RM2 ya. Jadi dengan duit yang sama, RM1 yang sama, harga berbeza. Ya. Jadi, tapi pendapatan kita mungkin tidak naik selaju inflasi. Ya. Itu tak kan tak? Jadi, pada Februari 2023, kadar inflasi ialah 3.7%. Jadi, apa kaitan dengan pelaburan ialah bila kita melabur, kita nak melabur di tempat yang boleh bagi pulangan lebih dari inflasi tadi. Inflasi. Ya, sekurang-kurangnya kena lebihlah dari 3.7% tadi. Betul. Supaya kita dapat balik kuasa beli kita. Okey, so sekarang ni apa pandangan Puan Nafisah? Betul ke kalau melabur dan kita menumpukan kepada persaraan yang selesa ni, kita sebenarnya menyekat diri kita daripada menikmati kehidupan kita pada waktu sekarang ini kan, now, the moment of now ni kan? Ya. Saya rasa ramai sangat risau dengan bila kita melabur, kita tidak menikmati hidup. Saya rasa kuasa tu di tangan kita. Selagi kita buat keputusan dan kita buat perancangan kewangan yang elok, kita boleh dapat dua-dua. Kita boleh, macam Puan tadi cakap apa, janganlah kita kena melabur dengan apa yang kita selesa untuk letak di tepi. Betul. Betul. Jadi bila kita buat perancangan kewangan yang bagus,
sebenarnya kita boleh menikmati hidup dan kita boleh melabur, terutamanya untuk tabung persaraan. Sebab tabung persaraan ni bila kita dah masuk usia bersara, kita dah tak ada pendapatan. Jadi pendapatan yang kita ada sekarang ni kita kena ingat untuk letak di tabung persaraan. Masa kita tak dapat balik. Okey. Jadi bila kita start melabur dari sekarang, kita buat tabung persaraan, pada masa yang sama kita nikmati hidup. Jadi sebenarnya dua-dua ni kita boleh dapat. Okey. Jadi maknanya selepas kita bersara, macam mana caranya untuk memastikan wang persaraan yang dikumpul tu sejak daripada usia 20-an ini mencukupi untuk menampung kehidupan selepas bersara yang dianggarkan sekitar 15 hingga 20 tahun. Lama tu. Itu kalau hidup kita rasa-rasa banyak tu, kalau panjang umur kita, panjang umurnya. Okey. Macam mana? Sebenarnya satu kesilapan lah saya tengok ramai orang bila dapat duit bersara tu, dapat banyak kan, satu jumlah yang besar, kita letak selain daripada joli, kita letak di akaun bank sahaja. Dia jumlah yang besar, sepatutnya kita laburkan duit tu. So contoh kita dapat daripada akaun persaraan kita letaklah di ASB. Sebab modal tidak hangus. Jadi ASB ni risiko rendah. Kita letak duit di ASB, kemudian kita ambil duit yang perlu saja untuk perbelanjaan bulanan. Okey, sebagai contoh, kita ada bila kita bersara, kita dapat 300,000. Okey, 300,000, so kita letak duit tu di ASB. Setiap bulan kita ambil sikit-sikit, katakan kita perlukan 3,000. Okey, rumah dah habis bayar. Kita perlukan 3,000 sahaja, setiap bulan kita cuma ambil 3,000. So 3,000 sebulan, baki terus sahaja tinggal saja di ASB. Okey, I suka itu. Okey, ambil setiap bulan, jangan ambil untuk setahun, lepas tu biarkan yang lain tu. Kuasanya lain. Faham. Dividen yang kita terima akan lebih banyak. Baik. Okey, so untuk bersara dengan selesa, kita kena bersedia dengan melabur dalam pelbagai aset dan juga bersara. Kena bijak menguruskan tabungan persaraan yang ada. Okey, sebelum saya dan Puan Nafisah merasa air tangan Chef Hendy ni, Hani nak kongsikan untuk maklumat penting untuk semua penonton, kerana ASMB menawarkan hadiah bernilai RM1,000 pada setiap minggu. Okey, apa yang anda harus lakukan adalah menerusi trivia labur sembang-sembang ASMB ni. Anda semua boleh layari di www.asmb.com.my ataupun lawati Facebook dia ASMB seperti yang dipaparkan di kaca TV anda sekarang, supaya anda boleh tahu mendapatkan 5 soalan yang akan dikemukakan nanti. So good luck, all the best. Minta-minta dapatlah RM1,000 tu, boleh tambah ke pelaburan anda? Betul. Yasmin, Puan. Tadi duk ketung-ketang kat dapur, dah siap dah. Asam siap. pedas. Wangi. Bau lulus. Itulah, ni yang dimakan kat sini lah. Okey. Tapi sebelum tu ada juga ni. Bungkus. Terima kasih. Tapi Puan, tak boleh makan lagi. Saya nak tanya soalan, saya ada masalah sebenarnya ni. Okey, apa dia? Saya ni tak ada pelaburan apa-apa sebenarnya. Alright. Kalau umur saya yang nak hampir ke 40 ni, sesuai saya tabung umur apa untuk persaraan yang selesa tu? 10% boleh? Boleh kot rasanya. Boleh. Jadi kalau nak lebih sikit lagi boleh. lagi bagus. Sebab kata tadi nak dekat umur 40. Tak ada lagi. Mungkin dah terlambat sikitlah. Jadi kena naikkan lagi. Dia 10% ke 20% lah. Seeloknya lah, lagi banyak lagi bagus. Selesa lah saya nanti. Nak bersara selesa. Boleh tu. Maknanya kena kurangkan perbelanjaan juga. Kena supaya selesa dapat 20% tu. Itulah saya ambil balikkan seketul lah. Kurang belanjaan. Kan? Nak kurang belanjaan. Betul juga kan? Kira umur macam gitu, sesuainya 10 ke 20% lagi banyak lagi bagus. Sebab umur lah kan. Baiklah, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Fendi sebab dah orang kata dah siap menyajikan kita masak asam pedas ikan pari. Untung kan dapat orang kata lelaki ataupun suami yang boleh masak dekat rumah. Okey, terima kasih kepada Puan Nafisah dengan semua perkongsian tadi. Harap-harap kita semua dapat melabur lebih awal mulai daripada sekarang. Fendi pun dah akan start mula melabur supaya kita hidup selesa bersama dengan keluarga kita sayang kita nanti. Baiklah, pastikan anda semua jangan ke mana-mana. Minggu depan hari dan waktu yang sama
bersama dengan kita dalam Sembang-Sembang ASMB 2023 dengan topik yang lain lagi. Baik, jemput makan. Assalamualaikum. Pergi. Sembang-sembang ASMB.